Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sarah Tajul Urus akan membentangkan artikel kajian yang bertajuk Jenayah Penyebaran Berita Palsu, kajian perbandingan bitara antara syariah dengan undang-undang. Jadi kajian ini ditulis bersama dengan rakan penulis seorang lagi iaitu Muhammad Azhan bin Yahya. Artikel ini akan mengandungi perkara berkaitan pengenalan, permasalahan kajian, objektif, pandangan syariat Islam, aspek undang-undang, hasil kajian, cadangan dan penutup. Artikel ini membincangkan perbezaan jenayah penyebaran berita palsu antara syariah dengan undang-undang. Sejak mutakhir ini, banyak kejadian penyebaran berita palsu, terutamanya dalam internet. Kuasa tular dalam media sosial menunjukkan peningkatan dari masa ke semasa. Peningkatan kes-kes ini menimbulkan rasa bimbang dalam kalangan masyarakat di atas keselamatan data peribadi dan reputasi peribadi masing-masing kerana berita palsu tersebar dengan pantas tanpa disedari. Sehubungan dengan itu, objektif kajian ini dibuat bagi membincangkan jenayah penyebaran berita palsu yang berlaku dalam konteks syariah Islamiah. Objektif kedua pula ialah mengenal pasti peranan SKMM, prosedur undang-undang di Malaysia dan isu-isu berkaitan. Selain itu, kajian ini membuat perbandingan antara syariah dengan undang-undang yang berkaitan di Malaysia dan luar negara serta mencadangkan jalan penyelesaian yang difikirkan sesuai bagi menjamin kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan kaedah analisis kandungan di mana bahan-bahan yang digunakan sebahagian besar berdasarkan perpustakaan yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data utama dikumpulkan dari kitab syariah untuk menjelaskan bagaimana prinsip syariah diterapkan. Peruntukan undang-undang dalam statut, akta, kanun keseksaan dan kes undang-undang yang berkaitan dijelaskan dengan terperinci. Jadi data sekunder yang digunakan adalah seperti buku teks, artikel jurnal, pangkalan data dalam talian dan internet. Untuk analisis, kajian ini menggunakan kaedah gabungan analisis data iaitu pendekatan deskriptif, kritis dan perbandingan. Pernyataan hakim dalam setiap kes diperiksa dengan teliti, celah yang disorot diikuti dengan justifikasi yang rasional. Dapatan menunjukkan bahawa jenayah penyebaran berita palsu yang berlaku pada zaman kegemilangan Islam lebih menepati maksud falsafah dan akhlak terpuji berbanding zaman sekarang yang lebih berbentuk hukuman terutamanya dari aspek penalti dan kesan jangka panjang. Selain itu, tinjauan terhadap kerangka hukum Malaysia yang berkaitan dengan masalah ini mengungkapkan bahawa perlindungan yang sewajarnya perlu ditingkatkan agar menjamin keadilan akan diberikan kepada mangsa penyebaran berita palsu. Fenomena yang berlaku antara dua zaman ini menunjukkan jurang pemisah yang amat ketara apabila acuan Islam semakin hilang sebagai pedoman hidup dalam melayari kehidupan bermasyarakat. Jenayah penyebaran berita palsu dari kacamata syariat, asas menjenayahkan penyebaran berita palsu diambil daripada kaedah fiqh iaitu la dharar wa la dirar dan juga al-dharar yuzal. Ya, kaedah Islam dalam menghadapi berita palsu antaranya seorang itu mestilah menanamkan keikhlasan kepada Allah dalam setiap kata-kata dan tindakan, keilmuan yang sahih berpunca dari sumber-sumber yang sahih, berpegang pada ikatan hablum minallah. Seorang itu juga perlu merujuk perbezaan ketika timbulnya kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, bertanya kepada ahli ilmu bila berdepan dengan kemusykilan, ketidakjelasan, tersembunyinya dan curiga berita, berbaik sangka dengan muslimin dan mengandaikan kebaikan kepada berita yang disebarkan, menimbulkan pertanggungjawaban, iltizam dengan metodologi pemikiran yang jitu dan beriltizam dengan akhlak yang terpuji. Perbandingan antara syariat Islam dan undang-undang, jika berita didapati adalah palsu, berita itu akan disiasat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Cyber Security Malaysia dan Polis Diraja Malaysia PDRM melalui kaedah
terperinci yang mungkin membabitkan kaedah komputer forensik dan lain-lain. Selepas bukti dapat dikumpul, baru pihak pendakwa boleh membuat dakwaan terhadap suspek di mahkamah mengikut undang-undang berkaitan. Namun cabaran yang dihadapi mereka ialah berita palsu yang diwujudkan melalui akaun media sosial palsu atau akaun tanpa nama. Walaupun proses siasatan mengambil masa agak lama jika ini berlaku, pihak pendakwa mesti benar-benar yakin dan pasti bukti yang diperoleh adalah sahih. Tanpa bukti yang kukuh, kes memalsu dan menyebarkan berita palsu tidak dapat diputuskan oleh mahkamah. Suspek boleh didakwa mengikut akta seperti Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Fitnah 1957, Akta Hasutan 1948, Kanun Keseksaan Membabitkan Fitnah Jenayah serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-langkah Pencegahan Khas SOSMA 2012 juga boleh digunakan untuk mencegah penyebaran berita palsu. Kebiasaannya jika berita palsu disebarkan melalui internet, suspek akan dituduh mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyalahgunakan jalur lebar atau internet untuk penyebaran berita tidak benar atau menyebarkan berita yang boleh membahayakan keselamatan negara. Akta 1998 ini membenarkan kerajaan menyekat berita yang dianggap menimbulkan keraguan kepada masyarakat. Tetapi pada 2016, Badan Peguam Malaysia menyatakan menimbulkan keraguan atau kekeliruan adalah tidak membahayakan dan suspek tidak boleh dituduh mengikut Seksyen 233 Akta berkenaan. Dalam kes City Team Media Syndrome Berhad lawan Saravanan anak lelaki Morgan 2020, MLJU 1315, mahkamah menyebut berkaitan dengan 3 syarat untuk pembuktian kes penyebaran berita palsu. In line with the provision of Section 101 of the Evidence Act 1950, the burden of proving of the 3 requirements stated at paragraph 2 above is on the plaintiff. This court is satisfied the plaintiff has proved all 3 requirements in the course of action for defamation for the first and third statements. Firstly, that the article concerned was made by the defendant. There was indeed publication and this was recorded in the report published by Malaysia Kini and in One Tamilan Sanggams. Secondly, the article does refer to the plaintiff. And thirdly, that the statement are defamatory of the plaintiff. In this regard, the statement complained of does, in my judgment, tend to lower the plaintiff's reputation in the eyes of the right-thinking members of the public, i.e. the reasonable man. Manakala dalam kes Muhammad Izam bin Muhammad Noor and others lawan Tan Sri Norian Mai and others 2013, 3 MLJ 110, defendant pertama Ketua Inspektor Polis Diraja Malaysia telah mengadakan sidang akhbar mendedahkan kenyataan akhbar berkaitan tangkapan plaintiff-plaintiff. Plaintiff-plaintiff kedua, ketiga dan keempat berhujah bahawa dakwaan defendant pertama tentang mereka terlibat dalam kegiatan militan adalah tidak benar. Peneribitan itu berunsur fitnah tentang mereka dan diterbitkan dengan niat jahat bahawa defendant pertama tiada alasan wajar untuk menyokong pembelaan mereka berhubung perlindungan bersyarat. Telah diputuskan bahawa kenyataan akhbar dan berita sebagaimana terkandung dalam laporan akhbar adalah berunsur fitnah terhadap plaintiff-plaintiff kedua, ketiga, keempat dan keenam tetapi tiada terhadap plaintiff kelima. Ia adalah ujian objektif yang mana pembaca biasa perlu mempunyai alasan-alasan rasional untuk kepercayaannya bahawa perkataan-perkataan tersebut merujuk kepada plaintiff dan tidak memberikan ruang untuk syak wasangka yang tidak berpatutan atau spekulasi tulen. Oleh itu, hujah plaintiff-plaintiff bahawa perkataan-perkataan yang dipersoalkan merujuk kepada plaintiff kelima dan adalah berunsur fitnah terhadapnya tidak boleh diterima. Undang-undang memperuntukkan hukuman bagi pesalah di bawah kesalahan penyebaran berita palsu, antaranya di bawah Seksyen 75 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Walaupun Seksyen 53, seorang yang tidak mendedahkan atau tidak memberikan apa-apa maklumat atau keterangan atau dokumen yang berkaitan atau memberikan maklumat atau keterangan atau dokumen yang dia tahu atau mempunyai sebab untuk percaya adalah palsu atau mengelirukan sebagai gerak balas kepada suatu arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM20,000. Dan turut diperuntukkanlah perkara-perkara ini di bawah Seksyen 4
Akta Hasutan 1948 dan juga Seksyen 7B Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1948. Jadi kajian mendapati bahawa terdapat kesukaran bagi pihak pendakwa untuk membuktikan kes penyebaran berita palsu yang dilakukan dalam akaun media sosial yang palsu dan wujud berbeza-beza bentuk hukuman penyebaran berita palsu di bawah Undang-Undang Sivil mengikut budi bicara mahkamah. Contohnya kes Nur Hayati binti On lawan Muhammad Sufyan bin Abdul Aziz 2008 menjelaskan seharusnya sebagai penganut agama Allah, manusia hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan memfitnah sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 191 yang bermaksud, dan bunuhlah mereka musuh yang memerangi kamu di mana sahaja kamu dapati mereka dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu, dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu kalau mereka memerangi kamu di situ maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Sebagai contoh, dalam konteks bekerja sebagai seorang wartawan yang diamanahkan untuk menyiarkan atau melaporkan sesuatu perkara atau isu-isu tertentu, sudah tentu disarankan sebelum sesuatu laporan itu disiarkan dalam akhbar, kita hendaklah memastikan bahawa laporan itu hendaklah dipastikan tentang kebenaran ceritanya, kesahihan sumber berita tersebut terlebih dahulu. Sesuatu sumber berita yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak boleh dipercayai hendaklah disiasat dengan teliti terlebih dahulu sehingga dipastikan kesahihannya sebelum disiarkan. Andainya berita yang disiarkan atau dilaporkan tidak benar dan berbentuk palsu, maka ia adalah fitnah dan kita sendiri boleh dianggap sebagai pembunuh kerana agama kita menganggap orang-orang yang suka menabur fitnah lebih bahaya dari seorang pembunuh. Selain itu, dalam kes Ketua Pendakwa Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu lawan Nur Suraya binti Saleh 2014 menyatakan bahawa mengikut ajaran Islam terdapat 3 bentuk atau bahagian jenayah iaitu qisas, hudud dan ta'zir. Setiap bahagian ada hukuman-hukumannya yang telah diberi panduan oleh syarak dan dihuraikan oleh ulama'. Yang membezakan antara satu bahagian jenayah dengan jenayah yang lain ialah nas syarak dan tafsir ulama' mengenai dengannya. Hukuman ada kalanya dikenakan hudud, qisas, kafarah diyah atau ta'zir. Bahagian ini disebut oleh Datuk Dr. Monir bin Yaakob dalam bukunya bertajuk Tinjauan kepada Perundangan Islam terbitan IKIM. Sementara itu, dalam kitab Fiqh Al-Islamiyah wa Adilatuhu cetakan Darul Fiqh Damsyik Syria, ta'zir ditakrifkan sebagai pembalasan yang disyariatkan kerana sesuatu maksiat atau kesalahan jenayah yang tidak ada peruntukan pembalasan had dan kafarah, sama ada ia berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia. Hak Allah seperti makan pada siang hari dalam bulan Ramadan tanpa uzur, meninggalkan sembahyang menurut jumhur, mengamalkan riba, melempar najis dan seumpamanya di jalanan yang dilihat oleh manusia dan lain-lain lagi. Dan juga hak manusia seperti bersenggama antara pasangan yang tidak bernikah, selain pada kemaluan perempuan mencuri barang pada kadar yang tidak cukup nisab bagi dikenakan hukuman hudud, mencuri harta benda dalam simpanan, mengkhianati amanah dan rasuah, melemparkan tuduhan melulu kepada seseorang selain tuduhan berzina yang terdiri daripada pelbagai jenis maki hamun, pukulan dan penghinaan dengan apa cara sekalipun. Umpamanya seorang berkata kepada seorang yang lain, wahai orang fasik, wahai pengotor, wahai pencuri, wahai kafir, wahai orang jahat, wahai pemakan riba, wahai peminum arak dan sebagainya. Berkenaan dengan perkara ta'zir dalam kitab Mughni Muhtaj menyatakan nas-nas berkaitan dengan mengenakan hukuman ta'zir ke atas semua maksiat kesalahan yang tiada hukuman had dan kafarah, sama ada kesalahan tersebut adalah hak Allah atau hak manusia. Jadi kajian mendapati bahawa perlakuan menyebarkan berita palsu memberikan kesan buruk kepada pihak lain. Islam menasihati agar umatnya tidak melakukan kesalahan menyebarkan berita palsu. Pada mutakhir ini, penyebaran berita palsu berlaku dalam alam maya. Ini kerana dunia mengalami revolusi teknologi dalam bidang komunikasi. Perlu diakui bahawa perubahan ini turut memberi kesan positif dengan mempermudahkan komunikasi dan pencapaian maklumat.
Namun pada masa yang sama turut memberi kesan negatif apabila teknologi ini disalahgunakan. Kajian turut mendapati masalah yang diutarakan adalah berkaitan proses pengemukaan keterangan digital. Pertama, dari segi penerimaan undang-undang terhadap keterangan elektronik atau digital. Hal ini meliputi berkaitan kesahihan keterangan yang dikemukakan. Kedua, merujuk kepada fakta yang terkandung dalam keterangan digital. Jadi bagi mengesahkan fakta tersebut perlu pembuktian terlebih dahulu tentang kewujudannya. Kajian juga mendapati bahawa permasalahan turut timbul berkaitan dengan proses pengumpulan keterangan tersebut. Proses pengumpulan perlu melalui mekanisme pengumpulan yang betul. Dan pembuktian keterangan digital juga perlu dikumpul dengan cara yang sah oleh pegawai penyiasat, disimpan dan dipelihara dengan baik dan dikemukakan di mahkamah pada hari perbicaraan. Cadangan dan kesimpulan, individu yang sering menyebarkan berita palsu pastinya menguasai kemahiran cyber. Mereka akan menggunakan teknologi tersebut secara salah. Menjadi satu keperluan untuk memastikan bahawa proses penyiasatan jenayah berita palsu melalui alam cyber ini perlu mencukupi untuk menangani permasalahan ini dengan berkesan. Sungguhpun proses penyiasatan dilihat agak sukar kerana melibatkan teknologi, namun perlu diingatkan bahawa pendakwaan mesti perlu dibuat bagi mereka yang melakukan kesalahan ini. Untuk itu, pegawai penyiasat perlu mencari inisiatif untuk melengkapkan diri dengan kemahiran dan pengetahuan teknologi. Pegawai penyiasat turut perlu mahir dengan prosedur dan undang-undang yang berkaitan dengan kesalahan cyber. Setiap proses penyiasatan ini perlulah dibuat berdasarkan kepada undang-undang dan prosedur operasi standard SOP yang berkesan. Hal ini demikian kerana apa-apa kesilapan yang berlaku semasa proses penyiasatan akan menyebabkan pengumpulan bukti keterangan digital boleh terganggu rantaian keterangannya. Pada masa yang sama, pihak pendakwaan turut memainkan peranan dalam memastikan proses mengemukakan keterangan yang dikumpul oleh pegawai penyiasat adalah relevan dan boleh diterima sebagai keterangan di mahkamah. Untuk itu, pihak pendakwa perlu memastikan rantaian keterangan terkait antara satu sama lain dengan kukuh. Atas sebab ini, aspek prosedur pengumpulan dan pengemukaan keterangan dalam kes jenayah berita palsu dalam alam cyber khususnya dan jenayah komputer secara umum mesti dititik beratkan dan jika perlu dikaji semula. Akhir sekali, untuk menjayakan proses penyiasatan usaha berterusan daripada SK, Cyber Security, RMP dan lain-lain adalah amat penting bagi memastikan Malaysia adalah sebagai sebuah negara yang selamat untuk semua. Dapatan menunjukkan bahawa jenayah penyebaran berita palsu yang berlaku pada zaman kegemilangan Islam lebih menepati maksud falsafah dan akhlak terpuji berbanding zaman sekarang yang lebih berbentuk hukuman terutamanya dari aspek penalti dan kesan jangka panjang. Selain itu, tinjauan terhadap kerangka hukum Malaysia yang berkaitan dengan masalah ini mengungkapkan bahawa perlindungan yang sewajarnya perlu ditingkatkan agar menjamin keadilan diberikan kepada mangsa penyebaran berita palsu. Sekian, terima kasih.